Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan arju biha liqa'ah yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa rahmatan lil alamin faman ata'ahu faqad rasyad wa man asahu fala yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ashidda'i ala al-kuffari ruhama'u bainahum والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi dimuliakan sidang penonton yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah dapatlah kita meneruskan dan menjalani ibadah berpuasa bulan Ramadan seperti mana yang telah difardukan ke atas kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa kita telah difardukan seumpama apa yang telah difardukan kepada umat yang terdahulu. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jelas di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala anhu bahawa Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan ihtisab, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Dan sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, bahawa tajuk yang telah dipilih adalah berkaitan dengan madrasah Ramadan dan hakikat keikhlasan. Apa yang dijelaskan bahawa kefarduan bulan puasa bulan Ramadan itu adalah sesuai dan sejajar bagi umat Islam untuk mencapai hakikat keikhlasan yang sebenar. Apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam lahu illa siyam wa huwa li wa ana ajzi bihi. Hadis ini jelas menyatakan bahawa setiap amalan anak-anak Adam itu adalah pahalanya baginya kecuali berpuasa, kerana puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Jadi jelas dalam hadis ini menyatakan bahawa keterkaitan amalan ataupun ibadah berpuasa itu jelas menunjukkan bahawa di dalamnya adalah merupakan ibadah yang tersirat rahsianya keikhlasan. Jadi keikhlasan yang dimaksudkan di sini adalah jelas terbayang dalam paparan setiap amalan ibadah yang kita lakukan dalam berpuasa itu akan dilakukan di depan orang ataupun di belakang orang, ada orang ataupun tidak ada sekalipun, hanya yang berpuasa sahaja tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini bahawa hakikat puasa itu di dalamnya tidak ada riya. Dalam maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain ada menyatakan la riya fi shaumi, tidak ada riya dalam puasa. Jadi jelas menyatakan bahawa
kenyataan hakikat keikhlasan itu akan dapat kita perolehi apabila seseorang itu berpuasa sebagai satu latihan berbanding ibadah yang lain. Jadi apa yang kita maklum bahawa keikhlasan itu apa yang telah dijelaskan, dan saya suka memetik beberapa pandangan ataupun kenyataan berkaitan dengan keikhlasan. Di samping kita menyedari bahawa puasa ini yang kita jalani adalah merupakan satu ibadah yang khusus kepada Allah SWT yang kita lakukan, jadi melatih diri kita untuk mendapatkan keikhlasan itu. Dan setiap apa gerak-geri proses dalam sepanjang berpuasa juga jelas menunjukkan bahawa betul-betul ketaatan seseorang hamba itu kepada Allah dapat kita rasai, bermula daripada dia berpuasa, berniat berpuasa di pagi hari sehinggalah berbuka menjelang waktu maghrib. Jadi apa yang saya nak petikkan di sini adalah beberapa definisi yang menyatakan tentang keikhlasan. Jadi saya nak petik kenyataan daripada Imam Ghazali apa yang dimaksudkan dengan keikhlasan ini. Jadi ikhlas menurut Imam Ghazali ia adalah apa-apa yang ada dalam tujuan amal murni untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak riwayat-riwayat ataupun pendapat pandangan ulama-ulama yang lain, dan saya suka memetik satu lagi pandangan berkaitan dengan keikhlasan ini, iaitu apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Qushairi, menyatakan bahawa keikhlasan atau ikhlas itu adalah merupakan penunggalan hak. Penunggalan hak itu sesuai dengan apa yang kita fahami dengan suratul ikhlas. Suratul ikhlas, kalau kita membaca daripada mula ayat hingga ke akhir ayat, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu ternyata bahawa tidak ada tersebut perkataan ikhlas. Satu perkataan pun tidak disebutkan di dalam ayat-ayat yang terkandung dalam suratul ikhlas, sedangkan namanya disebut sebagai suratul ikhlas. Kenapa dan mengapa? Kerana di sinilah adanya penunggalan hak, atau maksud lainnya adalah kebergantungan tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak selain daripadanya. Itu yang dimaksudkan sebagai yang kita fahami penunggalan hak ataupun al-ikhlas. Itu dah ternyata dan tersebut di dalam sepanjang kita membaca suratul ikhlas itu, kerana adanya kebergantungan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam semua amalan mengarahkan semua bentuk ketaatan adalah untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi oleh sebab itulah bahawa latihan ataupun madrasah yang kita lalui sepanjang bulan Ramadan itu adalah merupakan latihan untuk membentuk keikhlasan yang merupakan matlamat yang tertinggi dalam setiap amalan ketaatan setiap hamba ataupun seorang mukmin muslim yang tunduk dan patuh mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita dapatkan, yang kita perolehi dalam latihan bulan Ramadan atau sepanjang bulan Ramadan ini merupakan sebuah madrasah bagi kita yang ada tarbiyah, terutamanya apa yang berpunca daripada nilai yang tertinggi ini tadi dalam matlamat setiap ketaatan, iaitu al-ikhlas ini, maka dapat kita perolehi sepanjang latihan dalam bulan Ramadan. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga suka untuk menyatakan beberapa keutamaan ikhlas ini dalam sepanjang kita menjalani proses latihan kita di bulan Ramadan, sebagai suatu panduan dan pedoman yang boleh saya kongsikan bersama kepada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak menyatakan, nak memetik satu kata-kata daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala anhu. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini dapat kita melihat betapa tinggi nilai keikhlasan itu dalam sepanjang proses setiap amalan ketaatan yang kita lalui ataupun yang kita laksanakan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu berkata, dia sebut bahawa halakan nasu kulluhum illal ulama wa halakal ulama kulluhum illal amilin wa halakal amiluna kulluhum illal mukhlisin.
wal mukhlisuna ala khatari azim. Jadi apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala jelas bahawa setiap manusia semuanya akan musnah ataupun binasa. So binasa dan musnah ini adalah berlakunya kerosakan, kan? Illal ulama, kecuali para ulama yang menjadi pewaris para nabi yang mengikut sepenuhnya apa yang dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diwarisi, terutamanya ilmu dan adab. Jadi oleh kerana itu disebutkan halakan nasu kulluhum illal ulama'u. Jadi ulama yang tak rosak binasa ni. Jadi seterusnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata wa halakal ulama'u kulluhum illal amilin. Dan ulama juga akan turut binasa jika sekiranya dia tidak melaksanakan apa yang disampaikan. Berkaitan dengan ilmu, pedoman ilmu sebagai pewaris Nabi menyampaikan, sedangkan yang menyampaikan tidak melaksanakan apa yang disampaikan. Jelas salah satu firman Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah terhadap golongan yang mana pandai bercakap tapi tak pandai melaksanakan apa yang dikatakan. Jadi oleh kerana itu ulama juga akan musnah, akan binasa, kecuali mereka yang melaksanakan atau beramal dengan apa yang disampaikan. Wahalakal amiluna kulluhum illal mukhlisin. Jadi semua orang yang beramal juga akan rosak, akan musnah. Amalannya akan rosak, ibadahnya akan rosak. Illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, melaksanakan segala amal ibadah, kepatuhan, ketundukan, ketaatan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak selain daripadanya. Wal mukhlisuna, dan orang yang ikhlas juga ala khatarin azim, mana mereka berada dalam situasi yang bahaya yang sangat besar, sebab orang ikhlas ini senantiasa diuji ketingkatan keikhlasannya. Satu peringkat demi peringkat akan diuji ketangguhan, keampuhan keikhlasannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas daripada ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu ini, ada beberapa perkara yang rasanya kita kena amati. Ada 3 perkara yang terpenting yang disebutkan tadi. Pertamanya adalah ilmu. Kepentingan ilmu itu sangat penting dalam proses kehidupan untuk melaksanakan ibadah. Jadi ibadah tanpa ilmu seumpama jasad tanpa roh. Jadi maknanya mengamalkan sesuatu ibadah yang tidak berdisiplinkan kepada ilmu pengetahuan yang benar, maka jelas bahawa itu akan merosakkan amalan tersebut. Jadi perlunya ilmu dalam kehidupan ataupun dalam pelaksanaan ibadah khususnya. Jadi perlu kepada penguasaan ilmu pengetahuan terhadap sesuatu amalan. Dan yang kedua adalah disebut amal. Ilmu satu penting, sangat penting. Kedua adalah yang berkaitan dengan ulama tadi sebagai pewaris anbiya, warasatul anbiya. Dan yang kedua adalah amal. Jadi ulama pun yang tidak beramal, kan, para penyampai atau pendakwah yang tidak beramal dengan apa yang disampaikan juga akan dipertanggungjawabkan terhadap apa jua ilmu yang disampaikan itu, apakah dia dah amalkan ataupun belum diamalkan. Jadi oleh kerana itu sangat penting ilmu dan amal yang disebutkan dalam ungkapan Imam Syafi'i tadi. Dan satu lagi adalah proses ilmu dan amal ini akan menghasilkan suatu tahap yang tinggi, yang jelas bahawa dapat kita halusi benda ini, perkara ini dalam ibadah kita, iaitu kita nak dapatkan keikhlasan sesuai seperti mana surah Ikhlas tadi, iaitu tahap yang tertinggi di dalam amalan kita itu adalah, ataupun dalam proses kehidupan kita secara menyeluruh, ialah kebergantungan mutlak kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beberapa tingkatan ini ataupun beberapa aspek yang telah ditekankan dalam beberapa ungkapan Imam Syafi'i dalam karyanya, itu jelas bahawa boleh kita jadikan sebagai panduan untuk kita mencapai tahap amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila
tersemat di dalamnya nilai keikhlasan, hanya dilakukan semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amat sesuai dengan apa yang saya sebutkan dalam definisi yang sebelumnya, iaitu ikhlas adalah penunggalan hak dalam mengarahkan semua orientasi atau bentuk amalan untuk mendekatkan diri hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setelah itu dapat kita lihat juga apabila kita dah memperolehi keikhlasan tadi, apa yang kita perlu hayati ialah satu perkara yang berkaitan dengan tahap ataupun kita katakan komponen-komponen ikhlas yang perlu dimiliki. Ini sangat penting, sangat penting bagi mendapatkan keikhlasan. Seperti yang kita katakan tadi sebagai keutamaan ikhlas yang sebutkan ada 3 aspek yang penting tadi. Dia dituruti pula kita perlu menyelami apakah komponen terpenting dalam usaha untuk mencapai keikhlasan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi komponen ikhlas ini dapat saya memberikan garis panduan terpandu dengan beberapa aspek ataupun disebut sebagai karakter yang penting untuk mendapatkan nilai keikhlasan ini yang perlu dimiliki oleh penonton, saya dan semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pertama sekali adalah perkara yang berkaitan dengan komponen terpenting ini disebut juga sebagai karakter yang perlu dimiliki untuk memperoleh keikhlasan tersebut. Jadi yang pertama sekali adalah zuhud. Jadi satu pertama adalah zuhud. Apa yang dimaksudkan zuhud, saya ringkasnya dapat saya nyatakan di sini ialah secara ringkas boleh kita definisikan zuhud dalam kerangka untuk mencapai keikhlasan tadi ialah kondisi hati yang tidak tergoda dengan dunia. Bukan maksud meninggalkan dunia, tapi satu kedudukan di mana hati kita ini tidak tergoda, terpedaya dengan dunia. Jadi dunia tidak ditinggalkan, namun demikian para hadirin hadirat penonton yang dirahmati Allah, apa yang kita perlu asuh jiwa kita sebagai memenuhi karakter yang terpilih dalam mencapai keikhlasan tadi ialah iaitu kita tidak tergoda dengan dunia. Dunia setakat di tangan tapi tidak di hati. Itu yang penting untuk mencapai langkah yang pertama antara yang boleh kita highlightkan berkaitan dengan keikhlasan. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan wara'. Yang kedua adalah sifat wara' ataupun karakter yang disebut sebagai wara'. Apa yang dimaksudkan sebagai wara' itu adalah dapat saya definisikan ataupun saya ungkapkan sebagai pengertian yang mudah, iaitu kemampuan mengendali diri sehingga tidak terjerumus melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat penting tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi maknanya perkara yang kedua ini iaitu kita mampu untuk mengendali diri kita, mengurus diri kita sehingga kita tidak sewenang-wenangnya nak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna kita mengendali diri ini adalah suatu perkara yang perlu kepada kekuatan hati jiwa, dan kita boleh kondak, kita boleh mengendali kita punya jasad ataupun kita punya diri sehingga kita tak melanggar perintah Allah SWT. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan syukur. Okey, apa yang kita nak fahami dengan syukur ialah syukur ini adalah berkaitan dengan kenikmatan. Maksudnya syukur ni jadi syukur adalah boleh saya definisikan ataupun saya tak definisi secara lugawi, tapi secara istilahnya dapat kita fahami bahawa ia berkaitan dan keterkaitan yang sangat rapat dengan keadaan kenikmatan ini, sifat kenikmatan, iaitu syukur ialah sedar bahawa segala kenikmatan adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ada berkaitan dengan syukur. Dia sangat dapat dengan kenikmatan. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan sifat sabar ataupun karakter sabar. Yang keempat, yang tadi zuhud, wara', syukur, dan yang keempat adalah sabar.
Jadi kalau sabar pula, kita dapat meninjau di sini bahawa ia adalah satu perkara yang perlu kita fahami, dia berkaitan biasanya dengan ujian dan mungkin musibah. Jadi sabar dapat saya katakan di sini adalah sedar bahawa segala ujian ataupun musibah itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana yang satu syukur berkaitan dengan kenikmatan yang kita miliki, yang kita perolehi, itu semuanya adalah merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita secara sedar menyedari bahawa segala kenikmatan yang kita miliki, kelebihan yang kita perolehi, apa juga jawatan, kedudukan, pangkat dan segalanya, semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada di situ nanti akan wujud satu perkara yang kita biasa dengar bahawa bila orang tak bersyukur ni kan, biasanya sangat amat terkait dengan keinginan tinggi, merasakan dirinya benar kan, merasakan diri mereka hebat. Jadi perkara yang sedemikian adalah perkara yang sebenarnya mencabar kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebenarnya secara tidak ataupun tidak langsungnya akan mengundang satu bentuk penyakit jiwa yang lebih besar lagi, iaitu adanya kesombongan. Yang jelas bahawa kesombongan itu satu sifat yang sangat sinonim dengan makhluk yang dinamakan iblis laknatullah. Jadi itu yang kita kena hati-hati. Perkara ini terlalu halus yang berkaitan dengan jiwa, hati, iaitu perlunya adalah rasa syukur berkaitan dengan nikmat dan sabar yang biasanya berkaitan dengan ujian ataupun musibah. Okey, yang kelima ataupun yang terakhir, boleh kita kaitkan dalam beberapa komponen penting yang perlu ada dalam kita mencari ataupun memburu keikhlasan ni tadi, iaitu tawakal. Tawakal. Jadi mana tawakal ni semua dah maklum apakah maksud tawakal, namun saya boleh memudah cara bagaimana nak menyampaikan bahawa tawakal adalah satu sikap, satu karakter sifat yang dalaman diri, dan ia berlaku setelah berikhtiar, adanya proses ikhtiar. Jangan pula kita bertawakal maknanya kita serah bulat-bulat begitu tanpa kita berikhtiar, berusaha, jadi itu terbalik pula, dinamakan tawakul pula. Jadi maknanya mengenepikan akan ikhtiar sedangkan dia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian pada masa yang sama kita perlu ada sifat tawakal tadi setelah kita berikhtiar secara bersungguh-sungguh dengan mematuhi segala perintah Allah dalam segenap aspek apa yang kita aktiviti yang kita lakukan, dan pada masa yang sama adanya sifat yang dikatakan tawakal tadi, maknanya kita dalaman diri kita itu menyerah, bergantung kepada Allah. Jadi apa hasil nanti kita akan terima. Baik bagi kita, dia akan baik di sisi Allah, dan buruk bagi kita pun mungkin dia adalah baik di sisi Allah. Kita tak tahu tentang itu. Hakikat sebenarnya hanya Allah yang memiliki pengetahuan itu. Jadi apabila adanya tawakal setelah berusaha, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan kecewa dengan apa juga natijah yang berlaku, kerana dia adalah semuanya baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui secara lunak dan lembut, mengetahui apa kebersesuaian yang terpenting bagi kita untuk mendapatkan natijah dari setiap usaha yang kita perolehi, yang kita laksanakan, dan dengan tawakal yang kita gantungkan setelah kita berikhtiar, berusaha tadi. Jadi jelas tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu antara perkara yang sangat penting untuk kita usahakan, untuk kita dapatkan. Dia adalah merupakan suatu perkara yang natijahnya nanti akan dapat nilai keikhlasan, yang sebenarnya keikhlasan itu satu perkara yang menjadi rahsia daripada rahsia Allah, dan dia adalah merupakan suatu perkara yang hanya si pelaku ataupun aktiviti yang melaksanakan aktiviti ketaatan tadi sahaja yang tahu, dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada yang lain daripada yang tahu tentang ikhlas ini, tidak malaikat dan juga tidak jin, tidak syaitan, bahkan nafsu kita sekalipun tak tahu tentang keikhlasan itu. Hanya ia adalah diketahui oleh pemilik memegang hati kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah,
Jadi itulah beberapa perkara yang saya kira sangat penting untuk kita hayati, untuk kita renungi bagi mendapatkan keikhlasan yang jelas. Dia adalah merupakan satu medan latihan yang berlaku sepanjang bulan Ramadan. Dan apabila dia berlaku dalam bulan Ramadan, ia tidak bermakna bahawa aktiviti tersebut hanya kita laksanakan di bulan Ramadan. Jelas bahawa dia adalah merupakan proses ibadah yang berterusan. Dan keikhlasan ini perlu berada dalam setiap aktiviti amalan kita, yang walaupun kita lihat bahawa dia adalah berunsurkan keduniaan, namun keikhlasan itu penting untuk menjadikan amal ibadah kita ini menjadi ibadah. Amal yang umum yang kita laksanakan, dia menjadi nilai ibadah kepada Allah SWT apabila kita adanya sifat ikhlasul ibadah lillah. Dan jelas bahawa pertimbangan ini sangat perlu bagi kita menghayati agar hasilnya nanti kita akan mendapatkan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dinyatakan oleh Allah sebagai mungkin sebelum saya menutup bicara saya, kan kita perlu hayati juga ada beberapa setelah kita dapatkan keikhlasan tadi, latihan ikhlas tadi, yang jadi saya ingin juga membincangkan satu perkara yang agak penting juga, yang berkaitan dengan kedudukan ataupun tingkatan ikhlas ni. Itu sangat penting. Tingkatan ikhlas itu sangat penting untuk kita muhasabah tadi, kan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi macam mana kita nak muhasabah, introspeksi diri kita bahawa tingkatan ikhlas ini di mana keberadaan kita. Sangat penting untuk kita hayati, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu tingkatan ikhlas, saya petik antara pandangan daripada Syekh Asy-Syarqawi, iaitu yang pertama tingkatannya, pertama sekali tingkatannya adalah ikhlasul ibad. Ikhlasul ibad. Apa yang boleh saya paparkan, bagaimana kita nak mengukur ikhlasul ibad ini, ataupun kalau dalam sudut puasanya adalah puasa awam, puasa awam, puasa orang biasa, orang awam. Jadi maknanya yang saya letakkan ikhlas pula adalah ikhlasul ibad. Tingkatan ikhlasul ibad iaitu perbuatan yang tidak terpengaruh ataupun tidak dikotori dengan sifat riak. Namun demikian, pada masa yang sama adanya keinginan untuk mendapatkan ganjaran pahala, ganjaran syurga dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelas itu ada merupakan suatu perintah daripada dia, satu tuntutan dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita memohon. Kalau nak mohon syurga, mohon syurga yang tertinggi, kan. Jadi maknanya itulah tingkatan puasa awam tadi. Dan tingkatan ikhlasnya adalah ikhlasul ibad. Jadi ingin ada juga keinginan untuk selamat daripada seksa akhirat. Itu antaranya perkara yang kita boleh klasifikasikan di dalam tingkatan ikhlasul ibad. Dan yang kedua adalah ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin ini sesuai juga kita namakan dengan puasanya adalah puasa khawas, puasa al-khawas. Jadi kategori ini ataupun peringkat ini, iaitu ikhlasul muhibbin, kita boleh jelaskan bahawa perbuatan yang didasari keinginan mengagungkan Allah, ada kecintaan kepada Allah, terhadap Allah SWT, seperti mana yang kita sering mendengar kisah berkaitan dengan Rabi'atul Adawiyah. Jadi mana kita tahu bahawa apa juga amalan dia inginkan, amalan yang benar-benar rasa cintanya kepada Allah hingga tidak memikirkan yang lain, walaupun pahala janji Allah yang Allah janjikan untuk memberi syurga kepada pelaku ataupun yang melakukan ketaatan, dan sebaliknya neraka adalah si pelaku yang melakukan kemaksiatan. Jadi maknanya itu adalah merupakan suatu tingkatan ikhlasul muhibbin. Jadi maknanya di mana keberadaan kita, adakah kita sampai ke tahap itu, iaitu melakukan perbuatan yang didasari keinginan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, seperti yang dilakukan oleh wali perempuan tadilah, Rabi'atul Adawiyah. Dan yang peringkat yang ketiga adalah iaitu ikhlasul arifin. Ini tahap keikhlasan tadi.
iaitu sesuai dengan puasa bulan Ramadan ataupun puasa-puasa yang lain selain daripada bulan Ramadan adalah khawasul khawas, iaitu perbuatan yang didasari keinginan akan redanya saja. Dia sangat memburu akan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan terima apa juga natijah. Sebab Allah nak memasukkan seseorang itu ke dalam syurga ataupun neraka tidak perlukan apa-apa alasan. Kan? Jadi umumnya ialah apa juga ibadahnya adalah terfokus untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, dengan kesadaran bahawa yang menggerakkan dan yang mendiamkan mereka adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, kerana semua kekuatan dan upaya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ada tiga tingkatan ikhlas tadi dapat saya contohkan. Jadi persoalan kita nak muhasabah di manakah keberadaan kita dalam menjalani ibadah puasa yang kita laksanakan. Adakah kita laksanakan untuk mendapatkan ganjaran, itu pun boleh. Jadi mana tahap, tapi tahapnya adalah puasa awam ataupun tahap ikhlasul ibad. Dan yang kedua, apakah kita lakukan perbuatan ini kita hanya kerana kecintaan kita kepada Allah. Jadi kalau itu, maka tahapnya adalah ikhlasul muhibbin ataupun khawas, puasa al-khawas. Dan yang terakhir adalah ikhlasul arifin, iaitu puasa khawasul awas. Jadi kita mengharapkan redha Allah dan kita tidak terkesan apa-apa pun, kecuali semuanya adalah milik mutlak. Kebergantungan kita mutlak hanya kepada Allah, dan lakukan apa juga aktiviti dalam amalan kehidupan kita, khususnya puasa yang kita laksanakan sebagai madrasah dalam bulan Ramadan ini, maka kita akan capai ikhlasul arifin. Jadi hanya setakat ini perbincangan kita ataupun tazkirah pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita akan dipertemukan di pertemuan yang akan datang, di masa-masa yang akan datang. Jadi untuk kesian kalinya saya sudahi dengan aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.